Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dipertemukan di Masjid Nurul Jannah Jal Jabar Mirul. Alhamdulillah. Setinggi penghargaan terima kasih kepada Tuan Nazir Masjid, alhamdulillah, dan tuan kuasa masjid di atas kuliah insya-Allah yang akan disampaikan pada malam ini dengan satu tajuk yang amat penting, iaitu fokus dengan tajuk Perubatan Islam. Alhamdulillah, hari ini kuliah yang ketiga saya di masjid ini, alhamdulillah. Jadi kita sambung pada kuliah yang lepas. Bagi jemaah yang baru hadir, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kuliah yang pertama saya telah menekankan ciri-ciri rawatan Islam yang mengikuti syarak. Apa garis panduan untuk kita ketahui rawatan itu mengikut syarak? Rawatan itu diiktiraf sebagai satu rawatan yang disebut sebagai perubatan Islam. Itu kuliah yang pertama. Jadi kita refresh balik, kita ingatkan balik apa ciri-ciri dia. Ada 5 ciri-ciri yang boleh dikatakan sebagai inilah rawatan Islam. Yang pertama, ia mestilah berpandukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disebut oleh Tuan Guru Ustaz Harun. Yang kedua, dia kadang-kala ia mengikut tajribah daripada ulama, pengalaman ataupun kajian daripada ulama yang terbukti berkesan dan dibuktikan daripada pengalaman-pengalaman ulama seperti Imam Ibn Qayyim dan sebagainya lah. Imam Az-Zahabi ada kitab-kitab yang berjudul Tibbun Nabawi. Kat situ ada juga pengalaman-pengalaman yang dinukilkan oleh ulama tentang rawatan melalui ruqyah dan herba. Jadi yang kedua, ciri yang kedua adalah tajribah, pengalaman daripada ulama. Yang ketiga, matlamat itu tidak menghalalkan cara. Kita nak berubat cara Islam, tetapi kadang-kadang kaedahnya itu meragukan. Kita nak cari satu penawar penyakit kita, tapi kaedahnya meragukan. Tu, matlamat kita tidak menghalalkan cara. Kita pergi berjumpa dengan bomoh, kita pergi jumpa dengan Tok Siam Sami dan sebagainya untuk dijampikan. Nauzubillah. Saya sebut sebab benda ini berlaku. Yang berlaku pula bukan orang biasa-biasa. Pensyarah fakulti perubatan, itu yang berlaku. Pensyarah fakulti perubatan Universiti Malaya, ya, berjumpa dengan Tok Sami Siam. Jadi bukan orang biasa, orang berilmu. Okey, dia dah cuba sedaya upaya, banyak cara, akhirnya beliau kalah dengan kaedah yang bertentangan dengan syarak. Sembuh akhirnya masalah dari sudut lain. Tu, matlamat tidak menghalalkan cara kita. Seterusnya yang keempat, halal dan haram itu bercampur. Tidak boleh bercampur halal dan haram. Apa yang diharamkan oleh syarak, haramlah dalam perubatan Islam. Berdua-duaan dengan pesakit, bersentuhan antara yang bukan mahram, ya, ikhtilat tidak jaga,
Itu yang biasa, kadang-kadang kita tak perasan. Ya, minta maaf saya sebut berlaku di kawasan ini, jalan ini, bukan jalan ini, Jalan Khamis, kalau tak silap saya. Berlaku di kawasan inilah. Kalau ikutkan dia punya karya-karya ini, ya, pesakit bergaduh suami isteri sebab bercinta dengan perawat. Nauzubillah. Mungkin rawatan itu betul, kaedah ruqyahnya betul, ya, bahan yang diberikan itu tak ada masalah. Tapi apa yang berlaku, ikhtilat itu tidak dijaga. Perawat dengan pesakit, itu halal dan haram itu tidak boleh bercampur sebenarnya. Kena ada mahramnya, kena ada waris yang tengok. Jangan dibiarkan isteri kita, anak kita berdua-duaan dengan perawat. Pastikan perawat itu tak ambil kesempatan ke atas pesakit. Pastikan. Kadang-kadang dia WhatsApp pesakit ketika tengah malam. Macam mana keadaan perawatan tadi? Tak perlu sebenarnya. Tak perlu. Biarlah kalau nak WhatsApp pun WhatsApp dengan waris dia, suami dia ke, anak dia ke, yang sepatutnya. Sebab ini berlaku. Sakit selesai, tapi bergaduh suami isteri akibat salah pilih rawatan. Kita bercampur dengan perkara yang halal dan haram. Itu yang basic. Yang besar lagi kita nampaklah penggunaan bahan-bahan yang terlarang, darah, nanah, najis dan sebagainya. Nampak macam okey, sebab akan kesembuhan kadang-kadang kita terima sahaja. Yang penting sembuh. Nampak hebat caranya, orang jumpa dia sembuh, orang jumpa dia sembuh. Tak kisah dah cara, yang penting sembuh. Tak boleh sebenarnya. Dalam perubatan Islam itu tidak dikira sebagai rawatan Islam lagi. Terkeluar. Akhirnya kita melakukan dosa di sisi Allah. Tuh, na'udzubillah. Hati-hati. Kena cukup hati-hati supaya kita terselamat daripada rosaknya daripada sudut akidah, rosaknya daripada sudut fizikal. Bergaduh suami isteri, sudut fizikal. Kena tipu keuangan, sudut fizikal. Banyak lagi. Ya, ada pesakit yang datang, sedih kita dengar. Kalau cerita macam tak logik. Pesakit itu datang dalam keadaan fobia dan ketakutan. Sebab apa? Ada seorang bomoh bagi tahu dia tarikh kematiannya bila akan berlaku. Nampak macam kelakar. Sebab apa dia rasa takut? Kalau ikut logik, dia tak boleh terima keadaan tersebut. Sepatutnya tak boleh. Kita sebagai orang awam pun kadang-kadang macam tak logik. Macam mana dia boleh teka tarikh kematian seseorang? Itu bagi saya syirik kelas pertama dah. Dia melakukan kerja Allah. Kematian ini, maut ini rahsia daripada Allah. Tapi bomoh ini boleh teka bila matinya pesakit dia tu. Sebab apa? Tekaan-tekaan dia sebelum ni semuanya betul. Sakit dia apa, masalah dia apa, kat mana sakitnya, apa yang berlaku sebelum dia datang, semua teka dia betul. Last kali dia nak kenakan pesakit dia tipu, kamu akan mati pada tarikh sekian-sekian. Berjaga-jaga. Kalau tak nak sakit, datang jumpa lagi, bayar lagi, tipu lagi, kena lagi. Dah lah yang kena tu makcik seorang tukang urut. Kerja dia mengurut orang bersalin. Biasalah orang dah berusia, sakit tangan tu biasa, sakit pinggang tu biasalah, faktor usia. Tak ada gangguan pun. Ya, tapi dia tersalah jumpa orang, akhirnya tertipu, makan diri. Jadi takut. Selama ni dia teka betul. Dah tu disebut pula tarikh kematian dia bila. Na'udzubillah. Bila kita cari siapa yang sebut ni, memang ada dalam Facebook orang tu, dengan jubah, dengan serban, dengan janggut. Kalau ikut secara luaran ni, Allah, macam ustaz, macam memang peruqyah, macam mu'alis yang sempurna lah. Daripada sudut luarannya, macam kita confident apa yang dia buat. Sekali ya Allah, ditipu bulat-bulat. Benda ini berlaku dengan nyata. Sampai tahap itu orang boleh dikenakan. Allahu Akbar. So jadi pemahaman ini sangat penting. Pastikan apa yang haram di sisi Islam, haram juga dalam perubatan Islam. Tak ada kompromi. Tak boleh diboleh-bolehkan. Sentuh sikit je ustaz, sentuh sikit je, tanpa berlapik dan tidak sepatutnya. Tak boleh.
Tak boleh samakan perubatan ruqyah ini sama dengan perubatan moden. Lah, doktor boleh bawa ustaz pegang. Oh, nak samakan pula. Itu yang ditekankan Syekh Abu Barak Usama Al-Ma'ani daripada Jordan. Dia seorang ulama ruqyah. Cukup pantang beliau bila kita campur tangan urusan medical, urusan kedoktoran. Kalau kita bukan ahlinya, cukup berbahaya, sebab dia akan memberi kesan impact yang sangat teruk sekiranya kita salah. So kena hati-hati, ya. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal, tidak boleh bercampur sama sekali walaupun dalam perubatan Islam. Tu kena hati-hati. Seterusnya yang terakhir, kita kena tengok ciri perawat itu pula. Macam mana dia orangnya, mana dia dapat ilmu rawatan yang dia belajar, mana dia terima ilmu-ilmu ni. Kena hati-hati. Dapat daripada mimpi. Saya tak dapat pun, dapat daripada mimpi. Keturunan saya boleh ngubat. Power ni. Mana boleh samakan orang yang menuntut dengan orang yang terima daripada keturunan dia. Lebih hebat daripada keturunan. Itu yang saya pernah kena lah. Ini menuntut je ni, pergi mengubat dengan dia. Orang menuntut tak sama. Hebatnya orang yang belajar daripada keturunan sini. Tak perlu belajar, dia dapat ilmu itu secara terus. Hati-hati. Dapat daripada mimpi, kasyaf dan sebagainya. Istilah-istilah itu digunakan. Ilmu laduni, istilah Islamik ini digunakan. Hati-hati. Ini kelebihan antara hujah yang biasa digunakan, yang biasa diutarakan. Ilmu Allah itu luas, kan? Siapa boleh petikai? Ilmu Allah kan luas, tak? Ustaz punya pengalaman setakat tu je, belajar setakat tu je. Ada orang lebih hebat, dapat daripada macam-macam sumber yang tidak ketahui. Dia menggunakan satu hujah, ilmu Allah itu luas. Jangan sempitkan ilmu Allah ni. Biasa kan? Macam mana kita nak jawab? Memang kita tidak pernah nafikan ilmu Allah itu luas. Selagi kita belajar, selagi itulah kita tak tahu sebenarnya. Makin banyak kita belajar, sebenarnya makin banyak kita tak tahu. Tapi kita mestilah berpandukan Quran dan Sunnah. Sekiranya terkeluar tidak ada nas dan dalil daripada Quran dan Sunnah, na'uzubillah, itu bukan lagi ilmu yang boleh kita pelajari. Bab kebal tak ada pun dalam Quran dan Sunnah. Boleh pelajari ke? Tak boleh. Alasannya ilmu Allah tu luas, kan? Biasa kan? Tak ada dalam sirah, dalam, tak jumpa mana sumbernya ilmu tersebut. Tapi digunakan perkataan ilmu Allah itu luas. Na'uzubillah, tak ada. Tengok perawat itu sendiri. Apa ciri-ciri perawat itu? Kita kena tengok. Kadang ada yang okey dah, semua pemahaman dia tentang fiqh okey, Quran dia cantik, bacaan dia tak ada masalah, ibadah dia jaga, orang masjid, jaga solatnya dengan jemaah, Masya Allah hebat. Tapi satu masalah kadang-kadang kita jumpa, adab dan akhlak tak ada. Adab pula kantoi dekat situ. Macam mana saya katakan adab itu ada masalah? Kadang-kadang ada pesakit itu datang, perawat ni apa, dituduh pula pesakit ni tak beramal. Dah lah dia sakit, dia lemah. Ni lah ni kena ganggu syaitan, jin ni sebab tak zikir. Tak berzikir lah kamu kena jin ni. Dah kecewa pesakit, kena marah. Datang pusat rawatan nak terima nasihat, nak dirawat, tapi perawat tu pergi marah dia, pergi maki dia. Lain kali zikir banyak-banyak dulu, jaga ibadah, baru datang pusat rawatan. Sedap tuduh. Kena kecewa pesakit datang takut-takut. Kenapa muka takut-takut ni? Ustaz, nanti saya pernah kena, saya kena marah dengan ustaz yang datang rawat saya. Sedih dia. Adab seorang perawat, etika seorang perawat. Buat tuduhan, saka ni, sihir, kau dah kena sihir ni. Tuduhan itu biasa. Dah ruqyah cantik, semua cantik, last akhir sekali sebenarnya kamu dah disihir. Dua perkataan yang cukup Tuan Guru Saharuddin tak suka bila bercakap dengan pesakit, saka dan sihir. Cukup tak suka, sebab itu hanyalah tuduhan semata-mata.
melainkan dia mengaku dengan betul dia buat amalan-amalan tersebut, insya-Allah itu kita tak nafikan lah, tapi sebaiknya tak payah sebut. Saka ke sihir ke apa pun, itulah ujian untuk dia. Rawatlah, ruqyahkanlah, bacakanlah, bantu dia. Itu. Ini tak, dia takut-takutkan pesakit. Dah, sudah. Mana datang saka aku pula ni? Siapa pula sihir aku ni? Kenapa pula diganggu ni? Dah. Elok-elok tak takut, jadi takut. Elok-elok tak ada anxiety, jadi anxiety. Bertambah teruk sakit dia. Hati-hati. Tengok ciri-ciri perawat itu sendiri. Hati-hati. Itu kuliah yang pertama. Okey, saya ulang balik. Yang kedua, saya juga telah menjelaskan ciri-ciri rawatan yang bertentangan dengan syarak. Ciri-ciri yang bertentangan dengan syarak, antaranya sumber ambilan dan bacaan yang digunakan. Kadang-kadang bacaannya mula-mula okey, sekali bercampur dengan mentera dan sebagainya. Hari ini saya dah janjikan pada ruqyah yang lepas, mentera bacaan cara nak panggil hantu raya, mentera bacaan nak menggoda wanita. Tapi ada unsur syirik yang sangat besar. Nanti saya bacakan. Mantra ini mana saya dapat? Kajian daripada Dr. Amran Kasimin, Universiti Kebangsaan Malaysia, Persuratan Melayu. Masya Allah, dia kaji. Allah yarhamni, alhamdulillah. Ditinggalkan kajian-kajian dia tentang perubatan Melayu kita yang bertentangan dengan syarak. Itu kajian yang berlaku. Nanti saya akan jelaskan. Okey? Sumber bacaan dan ambilan dia. Mana dia dapat sumber bacaan tu? Okey? Yang kedua, sama juga perawat. Mana dia dapat ilmu yang dia ambil? Okey? Bertentangan dengan cara yang mengikut syarak. Pelik-pelik kadang-kadang cara rawatan dia. Boleh tahu berapa banyak jin, kan? Tengok-tengok, ini 3 ekor jin ni. Ini orang dekat-dekat je buat ni. Dilukis siap-siap. Sekarang popular bab lukisan. Jadi top lukisan ni dah. Orang dah mula melukis jin yang mengganggu pesakit. Ya Allah, itu pun orang percaya lagi. Tolonglah, ya, jika ada anak isteri kita, perhatikan. Kalau ada yang tunjuk macam ni, katakan benda ni tak benar sama sekali. Tak ada orang boleh nampak jin. Dalam surah Al-A'raf 27 disebutkan manusia itu tidak boleh nampak jin sama sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 27, syaitan itu diciptakan dalam keadaan dia dapat melihat kita, kita tak dapat melihat mereka. Tak boleh. Kalau kita nampak, maksudnya bertentanganlah dengan ayat Quran tersebut. Itu kelebihan ustaz, kelebihan yang diberikan oleh seseorang, atau diberikan kepada seseorang. Kita balik kepada khariqul adah tu balik. Kat mana dia kelebihan tu? Adakah dia irhas, mujizat, karomah, maunah, istidraj, sihir? Letak kat mana yang sesuai? Adakah dia irhas? Oh, dia bukan nabi, belum dilantik lagi menjadi nabi. Mujizat confirm tak kena. Karomah, adakah dia wali? Siapa cop dia seorang wali? Maunah, mungkin kita semua insya-Allah Allah akan bagi maunah, pertolongan daripada Allah. Pertolongan daripada Allah, tapi bukan selalu. Bukan selalu jadi. Kadang-kadang, jarang-jarang. Bukan selalu. Hati-hati. Ini buat nampak, mesti nampak ada je jin tu berlaku kat mana. Yang dinampak hanya seekor, 2 ekor yang mengganggu orang tu. Yang duduk masjid ni, yang dengar kuliah, yang mengaji, yang sedang makan, yang banyak ni dia tak nampak. Sepatutnya kau dinampak lah. Agaknya bersentuh bahu dengan jin tu. Nak jalan pun tak boleh, sebab banyaknya jin tu. Yang dia nampak, 3 ekor je mengganggu. Na'uzubillah. Hati-hati. Tu kita kena hati-hati. Perawat tersebut, kita tengok perawat yang siapa kita nak jumpa, kaji selidik latar belakang dia. Mana ilmu yang dia dapat? Cara merawat dan kaedah rawatan yang diberikan pun sama. Kadang-kadang ialah kita tengok kaedah macam tak kena je. Bila rasa hati tu dah ragu, tinggalkanlah. Allah bagi kita hati ni pun dah cukup baik, yang sebenarnya kita boleh pastikan secara common sense kita, bacanya macam pelik, minta yang bukan-bukan, pulut kuning,
Nanti dah habis rawatan, hantar pulut pulut ayam kari. Cuba tukar nasi Arab, tak nak dia. Kita tukarlah menu nasi Arab, boleh? Oh, tak boleh. Syarat dia pulut kuning, mesti pulut kuning. Kenapa pulut kuning? Next kuliah saya akan bagi penjelasan. Pulut kuning, ayam panggang, telur, darah kambing hitam, darah lembu hitam, basic barang untuk bahan untuk pemujaan, ancak dan sebagainya. Tu basic yang mesti ada. Paling tidak mesti ada barang tersebut untuk jadikan sebagai bahan ancak dan sebagainya. Yang terakhir, bahan-bahan rawatan yang digunakan. Kena perhatikan, dia minta apa? Kain kuning, kain putih. Yang pelik-pelik kadang dia minta bulu orang tersebut minta air liur dia, minta darah dia ke, peluh dia ke, apa sahaja yang ada pada tubuh badan orang yang dirawat, sila bawa. Hati-hati. Kadang-kadang berkaitan dengan pemujaan, minyak senyonyong, minyak dagu, minyak yang pelik-pelik, buluh perindu. Tu bahan-bahan biasa tu, buluh perindu tu. Paling simple yang pesakit pernah bawa, minyak yang dicairkan pada jenazah, minyak wangi tu. Sebelum dia kat atas kafan kan, pas kita kafan kan, kita akan cairkan minyak wangi sikit pada kain kafan jenazah. Minyak itu pun diorang boleh gunakan sebagai bahan untuk sihir orang. Tapi dia kata dia punya kekuatan tak sama lah. Dia punya syirik tu tak apa-apa nak besar, dia kata. Ambil sikit-sikit je, buat syarat ada kaitan dengan jenazah. Allahu Akbar. Berlaku juga orang Meru, seorang ustazah, dia diceraikan dengan talak 3 oleh suaminya. Selepas diceraikan, suaminya jadi gila talak, tak boleh lupa kat isteri dia, menyesal seumur hidup. Suami dia jadi menyesal. Akhirnya dia jumpa bomo tu bagi satu minyak kepada suami dia ni. Apa suami dia buat dengan minyak tu? Dia calit pada tangan dia, dia sentuh isteri dia, bekas isteri dia. Akhirnya gila isteri tersebut. Gila kepada bekas suaminya. Tengok pinggan nampak muka suami, tengok dinding nampak muka suami, tengok cawan nampak muka suami, tengok muka anak pun nampak muka suami. Suaminya datang nak ziarah anak, macam nak terkam suami tersebut. Dia punya rindu, dia punya ingat. Allah. Berlaku di mana? Di Meru lagi. Kita ambil contoh yang berdekatan je, tak payah jauh. Sebab berlaku di Meru orang hebat. Saya tak nafikan. Saya 36 tahun dekat Meru, alhamdulillah. Membesar di Meru, main semua dekat Meru. Naik basikal, naik motor. Ni kawasan Meru memang tempat saya lah. Saya lahir di Meru, alhamdulillah. Memang saya kenal orang Meru ni hebat-hebat Melaka. Memang hebat. Sejarah Meru hebat, memang hebat. Saya tak nafikan keilmuan mereka hebat, saya tak nafikan. Tapi kita takut juga kan, ilmu yang macam mana tu. Hati-hati. Itu berlaku tuan-tuan, Masya Allah. Jadi apa yang kita masuk hari ini secara sikit, kita nak buka. Kalau kita sebut perubatan Islam kan, salah satu kaedah yang ada dalam perubatan Islam adalah jampi. Barulah disebut perkataan Islam tu kan. Sebab ada perkataan Islam, sebab ada jampi dia menggunakan Al-Quran ataupun doa daripada Nabi, ataupun doa-doa yang difahami. Okay, kita tengok apa maksud ruqyah itu sendiri, apa maksud jampi itu sendiri. Okey, seperti yang disebutkan oleh ulama muktabar seperti Ibnu Faris, Ibnu Manzur Al-Khurafi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Okey, siapa yang tengok ni? Dr. Haruddin. Disimpulkan daripada pendapat imam-imam ini, disimpulkan daripada penjelasan daripada ulama-ulama ini. Antara ulama yang beliau rujuk adalah tadi seperti Ibnu Faris, Ibnu Manzur dan sebagainya. Ustaz Haruddin menyimpulkan bahawa ruqyah syariah itu adalah doa permohonan kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit dengan perantara ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau seumpamanya yang diharuskan syarak. Dia adalah satu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
ya, untuk menyembuhkan penyakit. Itu jampi, ruqyah syar'iyah. Okey, pendapat ini diambil oleh Tuan Guru Ustaz Harundin, okey, dalam Kongres Pengubatan Islam Nusantara 1 Disember 2012. Benda ini disebutkan sebagai bahan, ya, sebagai bahan penerangan beliau dalam Kongres Pengubatan Islam. Masa tu kita berkumpul seluruh Asia, ya, daripada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, ya, berkumpul dan cerita tentang perubatan Islam. Apa sebenarnya perubatan Islam? Pembentangan yang dibuat oleh Tuan Guru ini beliau sebutkan. Tuan Guru mengambil pendapat daripada Ibnu Faris, Ibnu Manzur Al-Khurafi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Itulah kesimpulannya. Ya, permohonan kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit menggunakan perantaraan ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau seumpamanya yang diharuskan syarak. Okey, itu maksud ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang diharuskan oleh syarak, jampi yang boleh digunakan. Sebab nanti saya sebutkan jampi-jampi yang salah. Okey, apa syarat-syarat ruqyah ini? Pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam Fatwa Al-Mu'assirah, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fatwa Al-Bari. Okey, beliau menyebutkan syarat ruqyah itu ada 3. Syarat ruqyah itu ada 3. Yang pertama, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, kalamullah atau nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kita boleh gunakan ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, boleh, atau sifat-sifatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang mudah difahami. Boleh menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang mudah difahami. Pegang pesakit, Ya Allah sembuhkanlah sakit dia, Ya Allah, pun dah boleh. Ya Allah, kau keceklah bengkak yang ada pada tubuh badannya, Ya Allah, pun boleh. Kalau ikut kaedah Darus Syifa, contoh untuk rawatan, saya pernah sebut sebelum ni, sawan. Ada jampi mentera dia. Apa mentera dia? Pegang daun kacang botol, kepala dia ke atas, kaki dia ke bawah. Kita kena belajarlah mana kaki daun, mana kepala daun tu. Okey, pegang dia, putuskan dia dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Aku potong bukan kepala daun, aku potong kepala sawan. Potongkan dia, selamkan daun tu dalam air. Okey, naikkan balik. Aku potong bukan kaki daun, aku potong kaki sawan. Potongkan dia, selamkan lagi dalam air. Okey, biarkan dalam seminit. Lepas tu lepaskan, hancurkan daun-daun ni. Itu jampi dia. Jelas tak ada unsur-unsur yang pelik, ya. Tak ada perkara yang macam pelik, tapi digunakan untuk merawat sawan. Merawat sawan dengan izin Allah banyak membantu. Gunakan daun kacang botol. Itu antara jampi yang tidak salah. Tak ada unsur syirik, tak ada unsur yang memuja jin, tak ada unsur-unsur yang pelik. Kita faham, kita dengar. Okey, dia mengandaikan daun itu sebagai penyakit yang dideterai oleh orang yang sakit tersebut. Pegang daun tu, yang kita potong ni bukan daun, kita potong ni kepala sawan. Itu contoh yang pernah Tuan Guru Sahardin hajarkan. Siapa yang belajar Darus Syifa ni ada pengalaman lah merawat orang yang kena sawan. Sawan banyak pula, sawan babi, sawan tarik, sawan tangis. Dia ada cara dia pula. Nanti insya-Allah kita akan jelaskan lagi. Okay, seterusnya, ya, beriktikad. Yang ketiga adalah beriktikad bahawa Allah yang menyembuhkan bukan daripada ayat-ayat yang kita bacakan. Iktikad itu penting. Jangan kita sampai iktikad ayat ni yang boleh sembuhkan, ayat ni lah yang sembuh ni, ayat ni. Kita sudah terperangkap dalam tablis iblis. Kita yakin dengan ayat, dia khususkan pula ayat tu, ayat ni je yang boleh baca untuk sakit sekian-sekian. Hati-hati. Iktikad kita bahawa, ya, hanya Allah yang sembuhkan, bukan ayat-ayat yang kita bacakan. Tu kita kena faham. Hati kita, iktikad kita kena hati-hati. Okey, tu. Seterusnya, kita dah tahu dah syarat-syarat dia. Kita dah tahu dah apa maksud ruqyah secara umum. Seterusnya kita pergi pembahagian ruqyah. Jampi itu ada berapa? Syarat ada 3, jampi, jenis jampi itu ada 2. Pertama, ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang mengikut syarak.
daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada doa. Seterusnya, yang kedua, ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang mengandungi unsur-unsur syirik kepada Allah, unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'iyah. Okey, ada jampi serampah, ada pemujaan jin dan sebagainya. Nak dengar ke contoh macam mana ruqyah yang tak boleh? Saya bagi contoh. Dipetik daripada kajian Dr. Amal Kasimin, Amalan Sihir Masyarakat Melayu, muka surat 44. Dia ada satu buku karangan beliau, betul bukan buku sebenarnya, saya tengok itu adalah kajian. Ada kajian daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Buku tak dikeluarkan lagi dah. Okey, contoh, jangan amal jampi menggoda seorang wanita. Apa yang ada dalam jampi tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada masalah. Akub ribu, saya tak tahu apa maksud dia tu. Akub ribu fiha hum watta'un wa iblis ajma'un. Ya iblis ajma'un, aku suruh engkau sifatkan diri engkau sebagai aku, pergi engkau ganggu dia. Sebut nama orang yang kita nak kenakan tu pada malam ini. Dia panggil iblis ajma'un, aku suruh engkau sifatkan diri engkau sebagai aku. Apa yang berlaku kepada pesakit ni? Malam-malam dia datang seorang, ganggu dia, seperti bersama dengan dia. Ada orang bersama dengan dia, ditindik seperti selepas bersama, keletihan selepas bersama. Ni amalan yang pernah dilakukan masyarakat kita. Berlaku tak? Berlaku. Kadang-kadang datang pusat rawatan, kita tanya simptom-simptom gangguan. Okay, kita tanya, kita diagnos dia, betul ke dia ni gangguan? Betul ke dia ni ada gangguan makhluk halus, ataupun dia ni semata-mata masalah daripada sudut psikologi? Kadang-kadang dia tak ada gangguan pun. Kadang-kadang kita tersalah, oh ada jin, padahal tak ada jin pun. Sebab itu kena berhati-hati dalam merawat. Kita tengok, kita kena pastikan betul gangguan atau bukan gangguan. Itu penting. Okey, kadang-kadang tanda-tanda itu main peranan. Okey, antaranya ditindih, mimpi bersama, kerap mimpi bersama, hati itu berubah, bergaduh suami isteri, panas rumah tangga, tak suka dengan suami, isteri tak suka dengan suami, suami tak suka dengan isteri, perangai bertukar 360 darjah. Kadang-kadang kena hati-hati. Bila main kayu tiga pun jadi masalah juga kadang-kadang. Kita tak tahu dia ni kena sihir ke apa, padahal nafsu semata-mata. Nafsu semata-mata. Dia berubah sebab ada orang ketiga, tak ada sihir pun. Tapi kita boleh cek sebenarnya ada sihir ke tak ada, cek ada sihir ke tak ada, ataupun hanya nafsu semata-mata. Bila kadang-kadang dia terkena dengan orang yang buat sihir yang macam ni, dia jampi dengan macam ni, antara simptomnya itu rupanya ada gangguan. Patutlah isteri aku berubah. Dia nak buat bercerai, boleh jadi perceraian. Suka dia. Tak perlu ambil dia punya baju ke, tak perlu ambil barang-barang dia, tak perlu. Dia jampikan ni cukup. Dia amalkan benda ni sebab iblis suka dah. Dia akan tolongkan orang-orang ni, tentera-tentera iblis dia ni yang mengamalkan ni. Lebih jahat daripada iblis. Na'uzubillah. Ada tak berlaku? Ada. Banyak tak? Banyak sangat. Kalau datang nak bercerai tu kan, 10 orang nak bercerai, bila kita ruqyah 7 orang ada gangguan. 2 tu memang masalah, 3 tu masalah fizikal lah. Bergaduh sebab suami tak solat, suami zalim, suami pukul dia, tak jalankan tanggungjawab. Tu boleh proceed ke mahkamah lah. Tapi bila kita ruqyah ada unsur-unsur sihir, insya-Allah membantu, tak jadi bercerai. Dah kata fikir balik, patutlah kenapa dia berubah. So hati-hati. Itu contoh jampi-jampi yang syirik kepada Allah. Jangan. Belum. Contoh syirik satu. Yang pertama, contoh jampi untuk menggoda wanita. Seterusnya, ada satu kaedah orang kita dulu buat, untuk memanggil hantu raya sebagai pendamping.
kena sediakan sekepal nasi, sekepal pulut kuning, telur yang telah ditebuk hujungnya, duduk di hadapan busuk jantan pada waktu tengah malam di dalam hutan belantara, pergi bersendirian di tengah malam, duduk di depan busuk jantan, bakar colok atau asak kemenyan, sediakan tadi bahan bantu, letak depan busuk, duduk dengan tenang baca jampi tersebut. Benda ini pun jangan diamalkan. Dalam buku Amalan Sihir Masyarakat Melayu Dr. Amran Kasimin, hei si hantu raya, jembalang angin, aku tahu asal usulmu. Engkau dari bulu hidung Nabi Adam. Makanan engkau telur ayam. Mari makan benda-benda ini. Hei si hantu raya, mari engkau bersahabat. Mari menjaga diriku. Engkau taat perintahku, ikut segala perintahku. Hei si hantu raya, menyerupa engkau serupa aku, menyerupa engkau dalam diriku. Jangan engkau langgar perintahku. Jikalau engkau engkar, aku panah engkau dengan panah berpanah, panah sakti, panah Arjuna. Astaghfirullah. Benda ni berlaku, tuan-tuan. Datang ada orang yang dah bertaubat, datang pusat rawatan, dia bagi kita semua barang-barang dia ni. Ustaz, dulu saya amal ni Ustaz, saya amal sebab saya nak mengubat, saya nak ubat orang. Ini antara amalan-amalan saya Ustaz. Saya fikirlah macam manalah pesakit-pesakit yang dia dah berjumpa sebelum ni. Kadang-kadang saka gangguan yang berlaku pada kita tu berpunca daripada perawat punya lah, dipindahkan jin yang ada pada dia pada pesakit. Pesakit tu jin dia kecil-kecil je kadang-kadang, boleh pergi dengan amalan biasa-biasa, insya-Allah. Dengan izin Allah, kalau kita beramal, insya-Allah dia akan pergi. Datang jumpa orang yang salah, beramal dengan perkara-perkara macam ni, dah ada pendamping, dah ada khadam, ditransfer khadam tersebut kepada pesakit. Nampak macam tak ada apa-apa, tak perlu jampi pun pesakit tu, dipegang cukup. Pesakit tu rela untuk dirawat, pegang, tiup sikit. Besok tengok mimpi yang bukan-bukan, hilang sakit dia sebelum ni. Sakit jumpa dia hilang sakit kepala, hilang. Tapi tunggu sebulan, tunggu jeng apa berlaku. Berlaku perkara pelik-pelik. Orang tu sakit kaki je datang, Ustaz saya sakit kaki, pergilah jumpa doktor, makan ubat. Tak apa, dia nak dirukyahkan juga, tak apa, kita itulah, bantulah kita bacakan, tak apa. Next rawatan, bila rukyah tiba-tiba jadi harimau, mengaum dia. Kenapa pula kali kedua jadi harimau? First rawatan tak ada apa-apa pun, okey je. Sekali-kali kedua rawatan jadi harimau. Yang berlaku, lepas jumpa, rupanya dia tak puas hati, tak ada apa-apa pun. Dia rasa diri dia ada jin, so dia cari perawat lain. Sekali perawat lain tu memang transfer betul dekat dia seekor harimau dalam badan. Nak sangat, ambil, merangkak jadi harimau. Tu berlaku. Seorang cucu sebab degil je datang pusat rawatan, sebab dia degil, tak nak pergi sekolah, melawan mak ayah, solat tak nak, hisap rokok, melepak sampai tengah malam. Datang pusat rawatan bawa, Ustaz tolong baca-baca sikit dekat anak saya, kenapa dia degil sangat ni, tak tahu kenapa ni, macam ada hantu dalam badan dia. Tu mak dia sebut lah. Kita rukyah, baca, sekali anaknya mengaum, dah terkejut kita. Astaghfirullahalazim. Sekali tanya rawat, punya rawat tanya, rupanya atuk dia simpan apa tu, kuku harimau, kaki, bukan kuku lagi, kaki, seketul kaki sampai paras lutut harimau tu, kuku komplit dalam kain kuning berbalut. Amalan atuk dia, simpan kuku harimau untuk penunduk garang seperti harimau. Yang kena cucu dia, atuk steady lagi. Atuk sihat walafiat, sekali cucu jadi harimau. Nauzubillah. Ini kerja-kerja syaitan. Hati-hati ya, perhatikan ya. Tu rukyah pembahagian. Jika kita salah baca rukyah, nauzubillah, syaitan akan bersama-sama dengan kita. Okey, seterusnya, ada tak hukum-hukum tertentu dalam rukyah ini? Okey, kita tengok pendapat ulama-ulama muktabar tentang rukyah ini. Syekh Jibrin dalam fatwanya dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Makin menyebut, sebenarnya dibolehkan menggunakan rukyah
bagi sesiapa yang baik bacaannya, memahami maknanya, mempunyai akidah yang betul dan melakukan amal perbuatan yang baik serta mempunyai peribadi yang baik. Itu satu pendapat daripada Syekh Jibrin. Syekh Islam Ibn Taymiyah, jika ruqyah dan permohonan perlindungan diri yang difahami maknanya atau merupakan kalimah-kalimah yang dibolehkan dalam Islam atau berupa doa dan zikir kepada Allah, maka ruqyah tersebut dibolehkan. Jika demikian keadaannya, maka boleh membuat rawatan terhadap orang yang dirasuk dan memohon perlindungan diri kepada Allah. Imam Ibn Taymiyah disebut dalam fatwanya. Imam Al-Nawawi juga ada menyebut dalam kitab Syarah Sahih Muslim, adapun membuat rawatan dengan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir yang difahami tidaklah dilarang, bahkan merupakan amalan yang sunnah. Para ulama telah menukilkan sebagai ijma' tentang kebolehan membuat rawatan dengan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan, Mufti Wilayah Persekutuan berpendapat bahawa hukumnya harus menerima rawatan ruqyah berdasarkan pandangan yang disebutkan tadi. Irsyad Fatwa 186 27 Mac 2012. Fatwa kebangsaan. So tak ada masalah. Jangan takut menerima rawatan ruqyah, tapi kena pastikan kita menerima rawatan itu mengikut syarak. Sekarang ni terlalu banyak pusat rawatan, terlalu ramai yang mengamalkan rawatan secara yang dikatakan rawatan Islam, dengan live-nya kan, dengan bersilatnya. Orang tu dah bersilat kan, dia bangun, dia kita bacakan, tiba-tiba dia bersilat. Sudah, dengan perut bangun bersilat dengan pesakit. Itu ke rawatan Islam? Tak perlu sebenarnya. Tak perlu bangun, kita bacakan je lah, InsyaAllah dia akan duduk dan diam lah lepas tu. Bila kita layan dia, sama-sama bersilat, kan dah sama-sama main dengan syaitan. Kita ikut pula bersama-sama syaitan. Jurus Ustaz, ini namanya jurus daripada jarak jauh. Na'udzubillah. Jarak jauh ni pun masalah juga ni. Rawatan secara jarak jauh kan, bagi nama, bagi gambar, nama serta nama ibu, bagi gambar, tarikh lahir. Tengok-tengokkan, boleh tak tengok-tengokkan? WhatsApp je, WhatsApp. Ustaz, tolong tengok-tengokkan ni, apa masalah dia ni? Dia dah berubah dengan saya. Tak nak makan, tak nak itu, dah tak nak buat saya jalan-jalan, asyik marah-marah je. Bagi alam, bagi nama penuh dengan nama mak, tarikh lahir, gambar. Teruk ni kena ni. Ada orang nak kena dengan dia. Boleh ke macam tu? Itu biasa kita jumpa kan. Tak sempat jumpa perawat, tak apa, ada ni boleh tengok-tengokkan, rawat pada jauh. Tak apa, saya dah tarik dah dia. Jin yang ganggu ni saya dah tarik. Ni nombor akaun, nanti transfer. Dia siap bagi nombor akaun, suruh transfer. Ikhmat, ni dia punya bayaran. Kadang-kadang dia tak sebut bayaran, dia sebut istilah mahar, fidyah. Dia sebut istilah tu penting supaya kita confident. Dia tak gunakan istilah itu tepat pada tempatnya. Mahar untuk apa? Untuk orang kahwin, tapi dikenakan kepada orang yang sedang berubat. Kan tak kena. Sepatutnya kita persoalkan dia, mahar bukan untuk orang nak kahwin je ke? Diwajibkan beri mahar kepada isteri. Fidyah. Fidyah lagi lah, orang yang tinggal puasa. Kenapa perlu bayar? Kita dah lah puasa penuh, kena bayar fidyah pula kita. La haula wala quwata illa billah. Terms itu penting. Terms dalam istilah bahasa Arab dia, kita dengan bila ada sebut bahasa Arab, kita dah inilah rawatan Islam. Ada pesakit kena tipu macam mana? Dia kena bayar ikut masjid yang dia lalu. Kalau sini Meru banyak masjid, habislah dia. Bayaran itu ikut masjid-masjid yang perlu lalu, sebab sumbangan itu perlu diletakkan dalam tabung masjid. Alah, sumbang sendiri dah lah. Kenapa perlu perawat itu sumbangkan? Na'udzubillah. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati. InsyaAllah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sikit lagi. Okay, kita dah tahu bahawa diharuskan untuk meruqyah menjampi menggunakan ayat-ayat Al-Quran, doa ataupun hadis-hadis daripada Nabi SAW. Jadi kita nak tengok siapa yang boleh meruqyah ini. Ustaz jika yang boleh ruqyah? Tak. Kita tengok pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas yang menyimpulkan perkara ini adalah Syekh Abu Bara Usama Al-Ma'ani dalam ruqyah syariah dia. Okay, apa yang beliau sebut? Siapa yang layak untuk meruqyah? Yang pertama, diri sendiri. Ketika sakit, diri sendiri baca untuk diri sendiri. Okey, bacalah Fatihah, ayat kursi 3 kul. Boleh. Baca untuk diri sendiri. Okey? Pegang pada badan, bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru.
Okey, seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Uthman bin Abu Ash radhiyallahu anhu meruqyah diri sendiri yang saya bacakan tadi dengan baca bismillah 3 kali. Itu yang Nabi ajar. Okey, yang kedua, yang pertama tadi diri sendiri, yang kedua mahramnya. Siapa mahram kita? Cari yang boleh meruqyah antara mahramnya. Okey, supaya kita selamatlah dari perkara fitnah dan sebagainya. Kalau ada mahram yang boleh merawat, sila jumpa mahram dulu, berubat dengan mahram tu dulu. Biar mahramnya rukyahkan. Atuk rawat cucu, suami rawat isteri, abang rawat adik, tak ada masalah. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Yang terakhir adalah ahli keluarganya. Yang ketiga adalah ahli keluarganya. Pertama diri sendiri, yang kedua mahramnya, yang ketiga ahli keluarganya. Ya, walaupun bukan mahram tapi di kalangan ahli keluarga, itu lebih selamat. Sekiranya tak jumpa juga dan tak boleh juga, jumpalah perawat, jumpalah ustaz, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi ada yang pendapat, tak apa, kita nak menumpang doa orang soleh ustaz. Nak menumpang doa orang soleh, bertawassul dengan orang soleh. Doa-doa dia mungkin dimakbulkan Allah, dekat dengan Allah. Itu tak ada masalah. Itu hujah lain. Tapi yang selagi boleh, yang paling dekat ini untuk selamat daripada fitnah dan sebagainya. Okey, wallahu alam. Mungkin sekadar itu pada malam ini. Insya-Allah akan diteruskan pada kuliah-kuliah pada akan datang sekiranya dijemput insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.